Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Azia Ismail, iaitu selaku tenaga pengajar PGT 223, Kaedah Mengajar Geografi 1 dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kita akan belajar kepada tajuk 4 iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran geografi, iaitu pada hari Khamis 11 hingga 12 tengah hari. Ahli kumpulan terdiri daripada Abdul Yasa bin Azman, Muhammad Akram Atif bin Mat Anwar, Katiraj anak lelaki Raja Manikam, Muhammad Khairul Izzuddin bin Suhaimi. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Baiklah, pada hari ini pertama sekali saya akan menerangkan tentang definisi dan juga konsep kemahiran berfikir aras tinggi. Baiklah, kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan suatu masalah, membuat suatu keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Seterusnya merupakan satu elemen yang mesti diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran atau PDP agar murid yang belajar dapat membina tahap pemikiran yang lebih baik. Dengan proses ini juga, murid dapat membina kemahiran untuk keperluan pembelajaran abad ke-21. KEBAT juga merangkumi kemahiran berfikir para pelajar agar sentiasa berjaya melahirkan model insan yang sentiasa berfikir ke hadapan, kreatif serta inovatif. Seterusnya, kita melihat kepada taksonomi Bloom dan semakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dalam bidang pendidikan ialah salah satu model yang biasa digunakan untuk menganalisis bidang pendidikan. Pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 untuk tujuan pendidikan dari aras rendah hingga ke peringkat yang aras yang lebih tinggi, iaitu seperti ada 6 peringkat, semisalnya dalam peringkat-peringkat taksonomi Bloom. Jadi, beliau telah mengklasifikasikan aras tingkah laku keintelektuan dalam pembelajaran kepada 3 domen, iaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dalam tujuan pendidikan ini. Taksonomi Bloom telah mengalami beberapa perubahan yang dilakukan secara berperingkat, iaitu seperti perubahan terminologi ataupun tenaga kata benda. Perubahan ini dilakukan oleh anak muridnya iaitu Lauren Anderson Clark-Roll agar sesuai dengan peredaran zaman. Taksonomi ini di dalam konsep ini juga telah membawa maksud kepada cabang kognitif, iaitu elemen yang melibatkan otak dan pemikiran manusia. Taksonomi Bloom ini juga yang dibawa oleh pembawaan perubahan di bawah Lauren Anderson Clark-Roll ini telah dikenali sebagai semakan taksonomi Bloom. Jika kita melihat kepada kedua-dua gambar rajah tersebut, kita boleh melihat kepada taksonomi Bloom yang dibuat pada tahun 1956 dan semakan taksonomi Bloom iaitu dikenali sebagai taksonomi Anderson Clark-Roll. Jadi, apabila kita melihat kepada semakan tersebut, kita boleh mengetahui bahawa semakan semula meliputi perubahan kata kunci dari kata benda kepada kata kerja untuk setiap tahap taksonomi. Jika melihat kepada taksonomi Bloom yang asalnya, kita mengetahui bahawa mereka menggunakan kepada kata benda iaitu pengetahuan pada peringkat pertama, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Manakala pada peringkat untuk semakan taksonomi Bloom yang seterusnya, kita boleh melihat kepada kata kerja yang digunakan untuk setiap tahap taksonomi, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menilai dan mencipta. Terdapat perubahan dari segi peringkat-peringkat teratas iaitu peringkat tinggi dalam taksonomi Bloom, iaitu sintesis diletakkan di bahagian yang atas iaitu di bahagian yang mencipta dan penilaian diletak kepada bahagian menilai dalam semakan taksonomi Bloom. Baik, saya akan sambung pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan jenis kemahiran berfikir aras tinggi. Terdapat 4 jenis kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT,
Okey, yang pertama ni adalah kemahiran berfikir secara kritis. Okey, kemahiran berfikir secara kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Contohnya, guru geografi meminta murid memberi cadangan langkah-langkah untuk mengawal pencemaran alam sekitar di kawasan tempat tinggal mereka. So, guru kalau dia meminta murid memberikan cadangan langkah-langkah untuk mengawal pencemaran alam sekitar ni, pelajar akan mula berfikir secara kritis. Mereka akan berfikir secara kritis dan mula mencari cadangan langkah-langkah ini untuk memberi jawapan kepada guru tersebut. Baik, jenis kemahiran berfikir aras tinggi. Yang kedua adalah kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran berfikir secara kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan menggunakan daya imajinasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman. Contohnya, guru meminta murid melakarkan peta topografi dan labelkan dalam peta dengan pelbagai ciri fizikal dan budaya. Pada hal ini, murid akan mula melakarkan peta dan mereka akan berfikir secara kreatif bagaimana nak melakarkan peta topografi ini dengan melabelkan dengan pelbagai ciri fizikal dan juga budaya. Yang ketiga, kemahiran menakul. Kemahiran menakul adalah keupayaan individu membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Contohnya, guru meminta murid untuk mengemukakan peta lakar, arah, kedudukan dan lakaran peta Malaysia yang merupakan unsur dalam kemahiran geografi. Pada hal ini, peta lakar, arah, kedudukan dan lakaran peta Malaysia ini merupakan unsur dalam kemahiran geografi. Bila mana guru meminta untuk menakul kemahiran geografi ini, pelajar akan mula membuat latihan ataupun membuat nota yang berkaitan dengan peta lakar, arah, kedudukan dan lakaran peta Malaysia yang merupakan unsur dalam kemahiran geografi. Ini merupakan kemahiran menakul yang akan diterapi dalam minda para pelajar. Dan yang keempat ialah strategi berfikir. Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, guru akan melakukan aktiviti melakar peta Malaysia dan meminta murid untuk menandakan arah putaran angin monsun di Malaysia. Guru akan meminta pelajar untuk melukis peta Malaysia dan seterusnya akan meminta murid untuk menandakan arah putaran angin monsun di Malaysia. Hal ini akan menyebabkan pelajar untuk berfikir. Pelajar semestinya boleh melukis peta Malaysia dengan betul, tetapi mereka harus berfikir dan juga mereka harus menggunakan daya fikiran mereka untuk menetapkan di mana perlu adanya arah putaran angin monsun di Malaysia. Pada tahap pemikiran dalam kebat bagi PDP Geografi. Dalam PDP Geografi berfokuskan kepada 4 tahap pemikiran, iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Baiklah, kita pergi kepada tahap pemikiran yang pertama, iaitu tahap pemikiran mengaplikasi. Tahap pemikiran ini menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Murid berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan sesuatu konsep yang mereka faham melalui aktiviti PDP. Sebagai contoh, soalan, murid perlu meramalkan apa yang akan terjadi apabila aktiviti penyamputanan berlaku. Jadi murid boleh menggunakan pengetahuan mereka untuk meramalkan apa yang terjadi sekiranya hutan ditebang. Seterusnya, tahap pemikiran menganalisis. Tahap pemikiran ini mencerahkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta menghubungkan antara bahagian berkenaan. Murid akan berupaya mentafsir peranan dan fungsi setiap bahagian kecil untuk memahami sesuatu konsep secara menyeluruh. Sebagai contoh, murid dikehendaki membezakan luluh hawa fizikal dan luluh hawa kimia. Jadi, murid dapat mencerahkan maklumat tentang luluh hawa, kemudian menghubungkan antara luluh hawa fizikal dan luluh hawa kimia. Seterusnya adalah tahap pemikiran menilai. Tahap pemikiran ini, murid membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberikan justifikasi. Murid mengamalkan fikiran reflektif dan muhasabah yang difokuskan kepada usaha memutuskan sama ada sesuatu perkara boleh dipercayai atau tidak. Penguasaan pemikiran reflektif dapat membantu murid untuk menghubungkaitkan idea dan pengalaman lalu. Sebagai contoh, murid dikehendaki untuk mencadangkan langkah untuk mengatasi masalah hakisan tepi pantai. Jadi, murid dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat dalam mencadangkan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah hakisan tepi pantai. Seterusnya adalah tahap pemikiran mencipta. Tahap pemikiran mencipta ini menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Contoh, murid dapat menghasilkan idea, produk atau sesuatu yang baru berdasarkan pembelajaran dalam bilik darjah. Melalui tahap pemikiran ini, murid yang kreatif dan inovatif dapat dilahirkan. Sebagai contoh, murid boleh mencipta model pola pertempatan penduduk di Malaysia dengan menggunakan barangan kita semula. Baiklah, seterusnya senarai kata kerja bagi melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi. Terdapat 6 kategori kata kerja bagi melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam bilik darjah. Pertama sekali iaitu mengingat. Mengingat mengenal pasti maklumat yang spesifik, iaitu antara kata kerja bagi melaksanakan bilik darjah iaitu perkataan mengingat ialah mengecam, mengulang, menyatakan dan menyenaraikan. Sebagai contoh saya beri, guru meminta pelajar untuk menyatakan bentuk muka bumi yang terdapat dalam gambar raja tersebut. Oleh itu, para pelajar berupaya untuk mengingat kembali tentang topik pembelajaran yang telah diajar pada hari tersebut. Dan seterusnya, kata kerja yang seterusnya ialah memahami. Memahami merupakan menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain atau mentafsir sesuatu idea. Antara kata kerja bagi memahami ialah seperti menjelaskan, memberi contoh, meringkaskan serta menterjemah. Sebagai contoh, guru meminta pelajar untuk menjelaskan tentang proses yang berlaku apabila tanah runtuh berlaku. Hal demikian dapat memberi pemahaman yang lebih kepada para pelajar tentang proses yang berlaku apabila tanah runtuh terjadi. Baiklah, seterusnya, kata kerja seterusnya iaitu mengaplikasi. Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Seperti menunjukkan, menggunakan, membina serta menghasilkan. Baiklah, sebagai contoh, guru meminta pelajar untuk membina sebuah model gunung berapi. Para pelajar akan menggunakan pengetahuan, kemahiran dan juga akan menilai dalam sesuatu situasi sebagai contohnya gunung berapi dan mereka akan membina sesuatu model dan berjaya untuk mengaplikasikan segala pengetahuan serta kemahiran di dalam suatu model tersebut. Baiklah, seterusnya menganalisis. Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubungkait antara bahagian berkenaan. Antara perkataan tersebut ialah membezakan, memeriksa, membanding serta mengkategorikan. Baiklah, sebagai contoh, guru meminta untuk membandingkan ciri fizikal yang terdapat dalam sesebuah peta topografi. Oleh itu, para pelajar akan dapat menganalisis antara sesuatu gambar rajah dengan gambar rajah yang lain, itu dengan membandingkan gambar rajah tersebut. Baiklah, seterusnya menilai. Menilai membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi. Antara kata kerja bagi kategori menilai iaitu memilih, mencadangkan, membahas dan mentaksir. Baiklah, sebagai contoh, guru meminta para pelajar untuk mencadangkan penambahbaikan dalam mengawal pencemaran alam sekitar. Oleh itu, para pelajar akan dapat membuat pertimbangan serta menilai dengan menggunakan segala pengetahuan serta pengalaman dan juga kemahiran untuk mencadangkan tentang penambahbaikan dalam mengawal pencemaran alam sekitar. Baiklah, yang terakhir sekali iaitu kategori kata kerja mencipta. Mencipta iaitu menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Antara kata kerja bagi kategori mencipta iaitu membina, menyediakan, mencadangkan serta merumuskan. Baiklah, sebagai contoh, guru meminta pelajar untuk mencipta suatu produk yang berupaya untuk
menahan hakisan ombak sebagai contoh. Oleh itu, para pelajar dapat ataupun berupaya untuk mencipta sesuatu teknologi atau sesuatu produk yang berjaya mengawal hakisan ombak. Kerana guru telah memberi soalan tentang bagaimana untuk menyediakan atau membina sesuatu teknologi untuk mengawal hakisan ombak. Oleh itu, antara kategori kata kerja tersebut merupakan kategori kata kerja yang sangat penting dalam aspek kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, kita melihat kepada strategi pelaksanaan KBAT dalam PDP Geografi yang menunjukkan kepada pengemukaan soalan aras tinggi menjurus kepada yang berpusatkan murid. Kita boleh melihat kepada 3 aspek, iaitu mewujudkan situasi, menimbulkan permasalahan dan soalan berdasarkan aktiviti. Dalam mewujudkan situasi, kita boleh melihat kepada menimbulkan konflik maupun di luar jangka dalam mewujudkan suasana agar murid boleh berimajinasi. Sebagai contoh, kita boleh melihat kepada apabila guru geografi mengemukakan soalan aras tinggi kepada murid, sebagai contoh dari segi tajuk pencemaran, maka ini boleh mewujudkan situasi-situasi yang boleh menyebabkan murid tersebut boleh berimajinasi. Seterusnya, kita boleh melihat kepada menimbulkan permasalahan, iaitu apabila guru boleh memberikan maklumat yang tidak lengkap untuk melihat murid itu sama ada dia berfikiran kritis ataupun sebaliknya. Sebagai contoh, kita boleh melihat kepada apabila kita konsep-konsep bandar. Bila kita menyentuh kepada konsep-konsep bandar, sebagai contohnya, guru akan mengemukakan soalan aras tinggi. Sebagai contoh, bagaimana murid untuk mengenal pasti jenis-jenis bandar yang boleh menyebabkan faktor ekonomi yang berkembang di kawasan bandar tersebut. Seterusnya, kita boleh melihat kepada soalan berdasarkan aktiviti. Ini melibatkan kepada video ataupun gambar yang dijadikan sebagai bahan rangsangan murid dan keratan akhbar untuk membuat penilaian berkaitan topik. Bagi video dan gambar pula, kita boleh melihat kepada video dan gambar ini sebagai satu bahan rangsangan untuk murid memulakan satu pertanyaan sebelum soalan dikemukakan kepada murid. Jadi, contohnya kita melihat kepada video-video seperti ataupun gambar-gambar seperti hutan-hutan ataupun kawasan-kawasan berbentukan lembangan sungai. Keratan akhbar pula merujuk kepada apabila guru memberikan satu keratan akhbar berkaitan dengan masalah-masalah seperti yang berlaku pada zaman sekarang, iaitu seperti perubahan iklim dan peningkatan suhu ataupun pemanasan global. Jadi, dengan topik-topik tersebut dalam akhbar tersebut, maka ini memberikan penilaian kepada murid untuk menilai bagaimana dari segi penilaian berdasarkan pendapat-pendapat dan bagaimana mereka untuk mempertahankan pendapat-pendapat mereka. Seterusnya, kita boleh melihat kepada aktiviti KBAT dalam PDP Geografi. Kita boleh melihat kepada beberapa aktiviti KBAT dalam pembelajaran dan pengajaran dalam geografi. Iaitu antaranya ialah menggunakan alat berfikir. Yang kedua ialah teknik penyoalan. Ketiga, aktiviti aplikasi dan projek. Keempat, aktiviti perbincangan. Kelima, aktiviti berbentuk jangkaan awal atau kajian masa hadapan. Dan keenam, aktiviti membuat refleksi. Dalam menggunakan alat berfikir ini merupakan salah satu alat yang mampu membantu pelajar menggunakan minda dengan lebih berkesan dan lebih berfikiran kritis. Jadi pemikiran murid tersebut akan menjadi lebih tersusun, luas dan jelas serta tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Jadi, apabila kita melihat kepada contohnya pula, penggunaan alat berfikir seperti peta minda dalam pembelajaran dan
pengajaran geografi membantu murid untuk berfikiran kritis dan kreatif. Misalnya dalam tajuk taburan hutan di Malaysia yang dibuat dalam bentuk petaminda bukan sahaja menarik minat murid untuk belajar tetapi juga untuk memahami dengan lebih mendalam. Contoh alat berfikir yang lain seperti I-Think, topi berfikir, pengurusan grafik, dan soalan dan penyoalan. Seterusnya kita melihat kepada teknik penyoalan. Dalam teknik penyoalan, kita dapat melahirkan interaksi antara guru dan murid secara berkesan dan cara guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan murid dikendaki memberi tindak balas yang sewajarnya. Salah satu perkara penting dalam berkomunikasi ialah aktiviti menyoal dan bertanya untuk membina iklim komunikasi yang positif. Contohnya, kita boleh melihat kepada apabila guru bertanya kepada murid berkenaan kejadian 4 musim yang berlaku di hemisfera utara dan selatan adalah berlawanan. Maka, guru boleh menyoal dengan menyungkir pengetahuan sedia ada yang ada dalam murid tersebut dengan bertanya, misalnya, maka lokasi-lokasi seperti Tokyo dan Sydney yang berbeza musim pada tarikh yang sama. Kerana contohnya pada bulan Jun, kita boleh melihat kepada apabila bulan Jun, Tokyo mengalami masa musim panas, manakala di Sydney pula mengalami musim sejuk. Manakala apabila berlaku pada akhir tahun sepertinya bulan Disember, iaitu pada bulan-bulan sekarang, Tokyo mengalami musim sejuk, manakala Sydney pula mengalami musim panas. Jadi, perkara-perkara ini boleh menyungkir pengetahuan sedia ada yang ada pada murid dan bagaimana untuk mengaitkan kejadian 4 musim tersebut di antara hemisfera utara dan selatan. Hal ini akan mengukuhkan kepentingan isi dan mengarah murid ke arah membentuk konsep pemahaman yang tersendiri. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembentangan aktiviti kebat dalam PDP Geografi yang seterusnya iaitu aktiviti aplikasi projek. Guru boleh memperbanyakkan aktiviti pembelajaran yang mengaplikasi serta aktiviti yang berasaskan projek. Aktiviti yang berasaskan projek ini memerlukan murid untuk bekerjasama. Guru geografi boleh menyediakan soalan berkaitan projek dan mengimplementasikan penyelidikan dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menghasilkan laporan secara bertulis ataupun lisan. Sebagai contoh, guru geografi boleh meminta murid untuk mengenal pasti sumber air yang terdapat di sekitar kediaman mereka dan meminta mereka untuk menjelaskan kesan pencemaran air yang sering mereka alami. Melalui aktiviti sebegini, murid dapat didedahkan kepada proses kemahiran berfikir dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Aktiviti seterusnya iaitu aktiviti perbincangan. Guru geografi boleh melaksanakan aktiviti yang memerlukan murid untuk membuat perkongsian idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu atau membuat keputusan berkaitan dengan sesuatu konsep ataupun subtajuk. Guru boleh membentukkan beberapa kumpulan kecil dan menyuruh murid mereka melakukan perbincangan sesama ahli kumpulan. Sebagai contoh, murid perlu menyatakan idea dan pendapat mereka mengenai punca-punca yang menyebabkan krisis air di Malaysia berlaku. Walau bagaimanapun, aktiviti perbincangan ini memerlukan murid untuk melontarkan idea serta pandangan mereka sendiri terhadap sesuatu isu itu tanpa merujuk dan menyalin semula daripada mana-mana buku kerana ianya tidak dikira sebagai aktiviti kebat. Okey, baik. Aktiviti kebat yang seterusnya adalah aktiviti berbentuk jangkaan awal atau kajian masa hadapan. Dalam pada hal ini, guru boleh melaksanakan aktiviti ini sebelum atau selepas bermulanya aktiviti bereksperimen, membaca, menonton kajian geografi, perbincangan sesuatu isu alam sekitar atau topik-topik geografi yang berkaitannya. Guru juga boleh melakukan aktiviti kajian yang berkait rapat dengan subjek atau topik geografi sebelum memulakan kelas. Murid-murid sekurang-kurangnya dapat memahami topik geografi tersebut sebelum masuk ke kelas pada hari berkenaan. Sebagai contohnya, guru boleh memberi kerja rumah kepada murid
untuk mencari bahan bacaan dan kajian yang berkaitan dengan topik pencemaran yang berlaku di Malaysia. Sebagai contohnya, guru pada hari itu, sehari sebelum tu guru boleh memberi tugasan ini kepada murid-murid supaya murid-murid dapat balik ke rumah dan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan pencemaran alam sekitar ataupun pencemaran yang mana-mana yang berlaku di Malaysia, untuk mereka bersedia dengan sedikit pengetahuan tentang pencemaran yang berlaku di Malaysia untuk kelas yang pada hari keesokan harinya. Hal ini akan memudahkan pelajar memahami punca, kesan dan langkah yang perlu diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah sebelum masuk ke kelas. Guru juga dapat menerangkan topik tentang pencemaran yang berlaku di Malaysia ini dengan mudah dengan adanya sedikit pengetahuan awal daripada para pelajar. Okey, yang seterusnya adalah aktiviti membuat refleksi. Baik, guru boleh meminta para pelajar membuat refleksi akan perkara atau kemahiran yang telah dipelajari sama ada secara lisan atau bertulis melalui aktiviti kebat yang dilakukan. Guru juga boleh mencatat pendapat dan komen serta pengalaman para pelajar ketika belajar dan mengaitkannya dengan apa yang ingin diketahui lebih lanjut atau menyatakan apa yang tidak difahami setiap kali dalam buku untuk refleksi PDPC-nya yang sendiri. Sebagai contoh, guru boleh meminta membuat refleksi atau rumusan PDP pada hari berkenaan dengan memanggil seorang wakil ke hadapan kelas untuk menyatakan apa yang dapat dipelajarinya berkaitan dengan topik pemanasan global ataupun topik yang lain-lain. Guru juga boleh meminta para pelajar menulis refleksi sendiri dalam buku latihan berkenaan apa yang tidak dipahami dan sebabnya berkenaan topik pemanasan global. Guru kemudian boleh membuat refleksinya sendiri dalam PDPC sendiri. So ada dua cara, iaitu yang pertamanya guru boleh meminta seorang wakil daripada kelas untuk munculkan diri di hadapan kelas dan boleh meminta pelajar tersebut untuk memberikan refleksi tentang apa yang dipelajari, apa yang tidak difahami tentang benda-benda semua tu. Dan yang kedua ni adalah guru juga boleh meminta para pelajar dalam semua pelajar untuk membuat refleksinya tersendiri. Baiklah, seterusnya merupakan kekangan lazim dalam melaksanakan kebat dalam PDP Geografi. Baiklah, yang pertama sekali, kekangan guru. Guru lebih selesa menggunakan kaedah tradisional iaitu seperti kaedah chalk and talk dan pembelajaran juga berpusatkan guru. Yang seterusnya, kualiti guru dalam ilmu pengetahuan tentang subjek geografi juga adalah kurang. Mengikut berdasarkan Christopher 2006, pengajaran tradisional menyebabkan proses pembelajaran berlaku secara cetek dan tidak mendalam. Sebagai contohnya, guru tidak melaksanakan kaedah pembelajaran berpusatkan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran diadakan. Guru juga haruslah menerapkan kaedah pembelajaran berpusatkan murid kerana ianya sangat penting bagi melaksanakan komunikasi dua hala sekaligus dapat melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kelas. Selain itu, guru juga haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam tentang subjek geografi agar guru dapat menyampaikan ilmu yang berkualiti serta tidak dapat mengelak daripada perbincangan murid-murid tentang subjek geografi dan tidak hanya mengikut berdasarkan buku teks sahaja. Dan contoh lain juga adalah guru juga haruslah menguasai penggunaan ICT sebagai contoh Google Maps, Google Earth kerana dalam apps tersebut banyak kepentingan serta ilmu pengetahuan yang kita dapat belajar khususnya dalam subjek geografi. Baiklah, yang kedua merupakan kekangan pelajar. Komunikasi pelajar adalah pasif dan kurang respon. Menurut Rajendran 2001, kebat memerlukan pelajar yang bersikap aktif. Para pelajar juga malu untuk mengemukakan pendapat atau pandangan mereka semasa dalam kelas. Misalnya, para pelajar tidak memberi respons semasa aktiviti kebat dilaksanakan di dalam kelas. Misalnya, sikap pelajar yang sentiasa malu dan tidak yakin di kelas akan mempengaruhi aktiviti kebat di dalam kelas dan oleh itu aktiviti kebat tersebut tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Oleh itu, pihak sekolah juga boleh menyediakan satu inisiatif ataupun suatu usaha untuk melaksanakan sebuah program untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang keyakinan dan cara komunikasi mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Baiklah, yang seterusnya,
Kekurangan alat bantu mengajar. Kekurangan alat bantu mengajar juga menyebabkan pelaksanaan kebat terbantut semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kekurangan kemudahan ICT juga seperti komputer dan bilik darjah yang sesuai juga akan menyebabkan kekurangan semasa melaksanakan proses kebat. Hal demikian juga memberi kesan terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran geografi khususnya bagi melaksanakan kaedah kebat. Baiklah, oleh itu, guru juga haruslah terlebih dahulu menyediakan ataupun bersedia untuk menyediakan peralatan ataupun alat bantu mengajar bagi melaksanakan aktiviti kebat. Bab kata pepatah, menyediakan payung sebelum hujan. Baiklah, untuk alat bantu mengajar ini juga sangat penting bagi menarik minat serta menarik perhatian para pelajar terhadap sesebuah subjek, khususnya subjek geografi. Kerana para pelajar diyakini lebih gemar atau lebih minat terhadap kaedah pembelajaran secara visual dan tidak secara audio ataupun tidak secara berpusatkan guru sahaja semata-mata. Dan sebagai misalnya, guru boleh memaparkan video tentang proses ataupun simulasi proses gunung berapi meletus, dan hal demikian akan menyebabkan para pelajar lebih tertarik untuk mendalami tentang sesebuah proses sebut ataupun ilmu pengetahuan sebut. Dan para pelajar akan lebih tertarik kepada kaedah pembelajaran yang lebih kreatif dan inovasi. Oleh itu, guru juga memainkan peranan penting dalam menggunakan alat bantu mengajar semasa proses PDP dijalankan. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembentangan kumpulan kami kepada bahagian rumusan. Kemahiran berfikir aras tinggi dalam PDP Geografi dapat membantu guru geografi untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Bagi membantu guru geografi melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi ini, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, telah menyediakan pelbagai bahan sumber berstruktur melalui penyediaan buku teks geografi dan bahan sumber digital yang kaya dengan kandungan kemahiran berfikir aras tinggi. Selain itu, guru geografi juga digalakkan untuk membangunkan bahan sumber yang menerapkan unsur kebat dalam PDP geografi mereka. Sebagai contoh, guru boleh melakukan rujukan yang berkaitan dengan geografi melalui pelbagai sumber seperti internet, media cetak dan sebagainya bagi membina bahan sumber kemahiran berfikir aras tinggi tersebut. Walau bagaimanapun, bahan sumber kebat yang dibangunkan oleh guru tersebut perlulah bersesuaian dengan pendidikan geografi serta menggunakan pendekatan pedagogi yang menyokong kemahiran berfikir aras tinggi ini. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.